Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita masih lagi meneruskan perbincangan kita dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajipan mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, bermula daripada surah An-Nisa ini, di mana Allah Ta'ala menyatakan, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka yang memilih untuk berhukum dengan hukum taghut dan berpaling daripada hukum Islam. Mereka yang lebih suka dan menganggap hukum taghut itu lebih baik, lebih elok kerana hawa nafsu mereka, dan enggan mengiktiraf hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita nyatakan ini adalah satu bentuk kekufuran yang nyata. Dan termasuklah seperti mana kata Syekh Fakhruddin Qabbawah di sini, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Mereka yang menjadikan hukum taghut sebagai pilihan, yang mendahulukan undang-undang ciptaan orang manusia, makhluk yang kerdil, yang hina, yang bongok, yang dungu, berbanding undang-undang yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha adil. Mereka ini memberikan alasan. Allah kata, dan bila dikata kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah ay fil qur'ani minal hukmi wa ila rasul ay liyahkuma bainakum. Dan bila dikata kepada mereka, mailah hampa semua kepada berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran, dan kepada Rasul untuk menentukan hukum dalam kalangan kamu, ra'aital munafiqin, kamu tengok orang munafiqin. Jadi Allah Ta'ala sifatkan orang yang enggan berhukum dengan hukum Allah dan Rasul ini munafik. Mengaku saja Islam, dia kata dia Muslim, mengucap 2 kalimah syahadah, dia semayang, salat, mungkin tutup aurat, tetapi bila main tentang hukum muamalat, hukum jinayat, hukum sosial, pergaulan dan sebagainya, dia tidak merujuk kepada Islam. Dia prefer sistem-sistem yang direka oleh manusia, kapitalisnya, sosialisnya, dalam ekonomi, dalam politik. Dia lebih suka sistem-sistem rekaan orang kafir barat dalam undang-undang. Dia belajar segala falsafah orang kafir dalam perlembagaan, dalam perundangan. Lalu disusullah undang-undang itu berteraskan prinsip-prinsip dalam falsafah itu. Tidak boleh diselisihi sedikit pun. Apa-apa undang-undang yang dapati bercanggah dengan falsafah karut manusia itu akan dianggap sebagai void, tidak sah, walaupun ianya adalah hukum Allah. Hukum Allah Ta'ala kata, bila mak pak salah seorang masuk Islam, maka anak yang belum baligh akan mengikut agama yang terbaik, itulah Islam. Tetapi golongan ini akan mendahulukan hukum taghut. Dia berkata undang-undang kata dan. Padahal dan tu mereka yang bubuh. Mereka boleh ubah bila-bila masa juga. Kan?
ibu dan bapa, dia kata. Padahal kalimah ibu dan bapa kalau belajar dalam bahasa Melayu itu bukan bermakna mesti dua-dua, kan? Kalau kita kata persatuan ibu bapa dan guru, ibu bapa dan guru, awak kalau mak tak mai, cara tak boleh mesyuarat lah. Kan? Saja buat perangai. Pasal apa? Nak menegakkan falsafah tauhid. Tak ada kaitan dengan bahasa pun. Ya. Jadi kerana nak mengikut fahaman orang barat mentafsirkan undang-undang, walaupun kita sudah kononnya merdeka, tetapi undang-undang itu masih lagi duk tafsir mengikut otak orang kapiak. Yang orang kapiak tu pun mungkin dah tak pakai lah negara mereka. Undang-undang tu mereka buat kat kita masa mereka jajah kita dulu ni. Kan? Jadi mereka ini lebih prefer, lebih suka, lebih gemar. Mereka nak supaya berhukum dengan hukum taghut. Apa alasan orang munafik ini? Mereka buat apa? Yasudduna ay yu'riduna. Mereka berpaling angka daripada kamu kepada selain kamu. Sududa. Bersungguh-sungguh. Ya. Yakni apabila dikata kepada mereka, diseru, marilah kamu untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan daripada wahyu, engkau akan nampak orang munafik yang hanya beriman pada lisan, kufur dalam jiwanya, akan berpaling dengan sepaling-palingnya daripada hukum agama Allah Ta'ala. Apa yang mereka jadi kepada mereka, Allah Ta'ala kata, فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ. Bagaimana mereka akan buat? إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Apabila menimpa mereka hukuman, uqubah, bencana dan ancaman daripada Allah, bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang telah dilakukan oleh mereka sendiri, minal kufri wal ma'asi, daripada kekufuran dan maksiat. Ay ayaqdiruna 'ala al-i'rad wal firar minha? La. Yani adakah mereka boleh lari daripada hukuman Allah? Adakah mereka ingat mereka boleh lari daripada hukuman Allah kalau mereka buat begitu? Jawapannya tidak boleh. Yani annahum halikun la mahalah wala najata lahum min al-iqab. Yani mereka pasti akan musnah, tidak dapat tidak. Tiada keselamatan daripada hukuman dan balasan Allah. Wa qad hasala dhalika fid dunya wa lahum ashaddu minhu fil akhirah. Dan telah berlaku hukuman ini di dunia. Pelbagai bencana, musibah yang berlaku di dunia. Keburukan-keburukan yang menimpa di dunia. Segala bencana yang menimpa kita kecil dan besar, even tercucuk duri, tertikam jarum sekalipun, seperti mana kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, asyarrudz dzunubu wa mujabatuha. Setiap keburukan yang berlaku dalam alam ini tidak lain tidak bukan adalah puncanya dosa kita dan kesan-kesan dosa kita. Ya? Itu punca yang hakiki, yang betul-betul sebenar-benarnya. Yang lain itu sebab saja. Ya? Sebab-sebab fizikal itu ialah sebab untuk ia berlaku. Tetapi sebab kenapa ia berlaku, kita bezakan sebab bagaimana ia berlaku. Banyak orang menyangka dengan dia tahu bagaimana sesuatu itu berlaku, dia sudah tidak perlu lagi mencari jawapan kenapa ia berlaku. Kenapa itu mesti ditanya. Ya? Tidak cukup kita tahu bagaimana ia berlaku, tapi kenapa ia berlaku. Ini di luar daripada sebab-sebab fizikal. Dan di akhirat nanti lebih dahsyat lagi yang menunggu. Wal uqubatu, dan dimaksudkan dengan uqubah di sini, hiya maqtalul munafiq biyadi Umar, seperti yang berlaku pada orang munafik yang datang bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu, akhirnya dipancung kepalanya oleh Umar. Dan itu yang khusus berkaitan dengan sebab. Dan juga wama yakunu minal bala'i wal mihan wal dhillati lil muslimin al muhtakimin ila al kufri minasy syara'i wal qawanin. Dan apa yang berlaku daripada segala bala bencana dan ujian pancaroba dan kehinaan
bagi orang Islam yang berhukum kepada kufur daripada syariat-syariat dan kanun-kanun mereka. Inilah dia. Kalau kita tengok keadaan umat Islam hari ini, kenapa jadi hina, jadi lemah, setelah mana kita dahulu adalah umat yang tamadun kita menguasai dunia. Kenapa kita jadi begini? Kerana kita yang meninggalkan agama Allah. Kerana kita memang nahnu qaumun azillah fa'azzana Allahu bil Islam. Kita dulu memang asal orang hina. Kemudian Allah Ta'ala muliakan kita dengan Islam. Maka kalau kita buang Islam, kita tinggal Islam, Islam tidak akan rosak. Yang rosak adalah kita. Ya, yang akan jadi lemah, yang akan jadi longlai, itu adalah kita. Ya. Apabila penyakit secularization yang memisahkan agama daripada kehidupan, yang mana kehidupan manusia itu hanya dibina di atas sudut pandang duniawiyah sahaja dan mengenepikan sudut pandang yang lebih luas, iaitulah akhirat. Maka kita lihat umat Islam ditimpa kehinaan sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadhtum bi adhnabil baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaikum dhullan la yarfa'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum," atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Apabila kamu mula berjual beli dengan ainah, jual beli riba secara hilah, dan kamu memegang ekor lembu dan redha dengan cucuk tanam, redha dengan kehidupan dunia, memakmurkan dunia, mengejar ekonomi dunia sahaja, dan kamu tinggalkan jihad, kamu tinggalkan segala usaha dan daya upaya untuk menyebarkan dakwah dan tauhid, maka Allah akan menimpakan kepada kamu kehinaan yang dia tidak akan angkat sampailah kamu kembali kepada ajaran din kamu, kembali kepada prinsip-prinsip yang Allah Ta'ala telah tetapkan, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar, menegakkan 2 kalimah syahadah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, melaksanakan haji ke Baitullah dan yang berkaitan dengannya, dan ihsan dalam ibadah. Jadi tengok kehinaan yang menimpa kita pada hari ini kerana kita meninggalkan nilai keislaman, hukum hakam Islam. Ya. Itulah punca. Dan mereka ini pandai pula bagi alasan. Thumma ja'uka, yakni ma'tufun ala yasuddun. Setelah mana mereka berpaling, mereka datang pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi alasan, dan inilah alasan mereka sampai ke hari ini. Yahlifuna billahi, mereka bersumpah dengan Allah, in yakni ma aradna, tidaklah kami kehendaki, bil muhakamati ila ghairika, dengan memilih hukum selain daripada hukum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni memilih selain daripada hukum syariah, illa ihsana ay sulha, kami hanya nak buat benda elok, wa tawfiqa ay ta'lifan bainal khismaini bit taqribi fil hukmi dunal hamli ala murril haqqi, yakni nak mendamaikan yang bergaduh. Inilah dia alasan lapuk daripada zaman Nabi SAW yang dikemukakan oleh keparat-keparat munafiqin. Kenapa mereka tidak mengikut hukum syarak? Itulah dia alasan yang diguna pakai juga oleh keparat-keparat jahiliah moden di zaman kita ini, yang mana mereka menggunakan alasan yang sama. Mereka kata kita nak supaya berlaku keadilan. Dia kata kalau kita buat undang-undang Islam, orang Islam mencuri, potong tangan. Orang kafir mencuri, kena masuk penjara. Dia kata nanti habis orang Islam kudung. Awak orang Islam ni teruk sangat, yakin mencuri ke?
Tak tahulah kalau dia dengan keturunan anak cucu dia. Kan? Dia buat seolah-olah macam orang Islam ni teruk sangat. Kalau kita rejam penzina, dia kata habis. Tak ada batu nak buat jalan. Tu dia. Awak teruk sangat kan orang Islam ni berzina? Kan? Nabi dulu tak cukup janggut, dia kata pasal tak ada pisau jilat. Tu dia. Macamlah jilat tu pisau cukup pertama dalam dunia. Tak. Punyalah bodoh. Punyalah bongok. Ya. Sampai tak tahu kepala ekor. Tak tahu asas agama. Dia kata orang Arab dulu kuat nafsu. Pasal itulah kena pakai tudung. Oh. Kan? Dia kata macam tu. Pasal tu kena pakai tudung, dia kata. Lah, tak boleh lah dia kata. Pakai tudung saya tak mampu mengekang nafsu. Kan? Punyalah bodoh. Kan? Yang mencipta nafsu itu adalah Allah Ta'ala. Dia lagi tahu cara nak kawal nafsu. Kalau kita tak ikut manual yang Tuhan bagi, kita nak ikut manual siapa? Tak? Kita beli mesin basuh, kita beli komputer, kita guna ikut manual. Ya? Pasal hak yang buat itu pengeluar, yang pengilang, yang mengeluarkan, yang menyusun lebih tahu. Walillahil mathalul a'la. Kita ni ciptaan Allah Ta'ala. Nafsu ke, syahwat ke, semua tu dia yang cipta. Jadi kalau kita nak kontrol nafsu syahwat, macam mana kita nak kontrol? Dengan kepala otak kita sendiri, yang kepala otak kita itulah tempat bersarangnya syahwat, atau dengan manual daripada yang mencipta nafsu syahwat. Itulah Allah Ta'ala. Jangan dia buat kepala tahu sangat. Tapi ni hakikat dan realiti. Ya? Nas'alullah al-afiyah. Kita tengok orang munafik keparat-keparat macam ni, mai hari Jumaat elok je cuai muka dia dalam TV sembahyang Jumaat. Kan? Jadi penaung Persatuan Islam itu, Persatuan Islam ini, yang dipetua Persatuan Islam itu, Persatuan Islam ini. Ya? Tapi bila dia bercakap, keluar daripada mulut dia busuk kufur. Na'udzubillah min dzalik. Termuntah keluar segala isi dalam yang hasad dengki kepada syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah masalah. Allahul musta'an. Dia kata kita tak mau berhukum dengan hukum Allah ni pasal apa? Pasal konon-kononnya nak buat benda baik. Kan? Nak mendamaikan. Padahal undang-undang Islam adalah untuk negara Islam, bukan untuk orang Islam. Ya? Kerana Islam ialah individu, keluarga, masyarakat dan negara. So hukum Islam ada hukum untuk individu, ada hukum untuk keluarga, ada hukum untuk masyarakat, dan ada hukum untuk negara. Undang-undang Islam, undang-undang negara Islam, sistem mahkamah, sistem apa, itu bukan untuk individu. Sebab itu kita sebagai individu, boleh kita buat mahkamah syariah sendiri di rumah kita untuk, tak boleh. Pasal Allah Ta'ala tidak turunkan hukum itu untuk individu, atau untuk keluarga, atau untuk masyarakat. Dia untuk negara. Yang boleh melaksanakan undang-undang itu hanyalah pemerintah, hanyalah daulah, hanyalah kerajaan. Kerana itu adalah undang-undang untuk dia. Kan? Itu adalah undang-undang untuk dia laksanakan kepada rakyatnya. Tidak mengira rakyatnya itu bangsa apa, warna kulit apa, agama apa. Ya? Itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala kata, Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Mereka inilah orang yang Allah tahu apa yang dalam jiwa mereka, yakni minan nifaqi wa kadhibihim fi uzrihim. Yakni apa yang bersarang dalam jiwa mereka daripada kemunafikan dan pembohongan. Apa yang mereka cakap tu alasan kosong, omong kosong saja. Yang sebetulnya mereka tak percaya, tak beriman dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Allah tahu. Fa'arid anhum bis-safhi. Maka berpalinglah daripada mereka. So layanlah pokok ni Tuhan kata. Fa'idhum wa'idhum, dan takutkanlah mereka akan Allah, bagi mereka takut dengan azab Allah, peringatkan mereka. Wa qul lahum fi ay sya'ni anfusihim qawlan baligha mu'athiran fihim ay uzjurhum liyarji'u an kufrihim. Dan ucapkanlah berkenaan dengan diri mereka itu satu ucapan yang sampai, yang memberi bekas kepada jiwa mereka, yakni herdiklah mereka supaya mereka kembali daripada kekufuran mereka, kembali kepada Islam. Tuhan suruh Nabi marah, Nabi jerakah, Nabi degil sikit dekat mereka ni supaya mereka beringat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian Allah Ta'ala kata, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tidaklah kami utuskan seorang Rasul melainkan supaya dia ditaati. Itu dia. Tujuan Rasul diutuskan untuk ditaati. Fima ya'muru bihi wa yahkum. Dalam segala perkara yang dia suruh dan putuskan hukumannya. Biiznillah, biamrillah, dengan perintah Allah. La liyu'sa wa yukhalaf, bukan untuk diderhakai dan diselisih hukumnya. Ya. Walau annahum izzalamu anfusahum, dan jikalaulah mereka itu apabila mereka melakukan kezaliman kepada diri mereka, bitahakumihim ila taghut, dengan mereka membawa hukum kepada taghut dan berpaling daripada hukum Rasul, ja'uka, mereka datang kepada kamu, ay taibin, bertaubat, lebih baik daripada mereka datang dalam keadaan hanya nak bagi alasan omong kosong. Sepatutnya kalau dah buat salah, mai mengaku salah kepada Nabi SAW. Wastaghfarullah, fastaghfarullah, maka seraya mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul juga mohon ampun kepada Allah bagi pihak mereka. Ya. Fihi iltifatun anil khitab tafkhiman li sya'nih. Di sini ada iltifat daripada ja'uka dengan apa, dhamir mukhatab kepada tasrih dengan nama Rasul, Rasulullah. Wastaghfara lahumur rasul, sebagai mengagungkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tidak kata fastaghfirullaha wastaghfarta lahum, la. Wastaghfara lahumur rasul. Lawajadullaha tawwaba ay alaihim rahiman bihim. Maka mereka akan dapati Allah itu menerima taubat dan amat simpati kepada mereka kalau mereka bertaubat. Ini sepatutnya kita kalau dah buat dosa, kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku kata kita buat salah, mengaku bahawa kita menyelisihi undang-undang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beristighfar. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, disuruh datang jumpa Nabi, mengaku kesalahan depan Nabi sebab kita telah menyelisih perintah Nabi SAW. Nabi dah wafat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan selawat kepada Nabi SAW dan kembali rujuk kepada sunnah baginda SAW. Bila kita ikut sunnah baginda SAW, kita akan termasuk dalam istighfar Rasul, kerana Rasul sentiasa memohon keampunan bagi mereka yang mengikut ajaran baginda. Ya. Kalau kita nak termasuk dalam mustajab doa Nabi SAW, ikut sunnah Nabi SAW.
Memang Nabi dah doa siap-siap dah kepada siapa yang ikut sunnah Nabi, yang pegang agama Allah Ta'ala, Nabi dah doa dah supaya Allah Ta'ala ampunkan dia. Naam. Allah Ta'ala kata, Fala wa rabbika la yu'minuna, ay la zaidah. Kata Jalalain, kata Suyuti zaidah. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Kita akan jumpa dalam Quran kalimah la sebelum sumpah. Apa makna la sebelum sumpah? Banyak ulama tafsir ada beberapa taujih lah, tapi yang dipilih oleh Jalalain di sini ialah la di sini dipanggil zaidah litakrar. La tambahan, la takkid, penegasan untuk menunjukkan berulang-ulang sumpah. Yang ni makna di sini ialah wa rabbika wa rabbika wa rabbika, demi Tuhanmu, demi Tuhanmu, demi Tuhanmu. Maksudnya begitu. Kita baca la uqsimu bihadzal balad. Mana la di sini? Ai uqsim, uqsim, uqsim. Aku bersumpah, aku bersumpah, aku bersumpah demi negeri ini. Itu maksud. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ni uqsim, uqsim, uqsim bimawaqi'in nujum. Aku sumpah, aku sumpah, aku sumpah. Itu maksud la di depan sumpah. Bukan la menafikan, tidak. La li ta'kid wa takrar. La menunjukkan penegasan dan pengulangan. Jadi makna fala wa rabbik ay wa rabbika wa rabbika, demi Tuhanmu, demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Yakni tidak beriman dengan sepenuhnya, tidak sempurna keimanan. Hatta yuhakkimuka, sehinggalah mereka menjadikan kamu sebagai penentu hukum fima syajara, dalam perkara apapun yang bertelagah, bercanggah, ikhtalata, yang menjadi kemusykilahan kepada mereka. Bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja, sesama mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka sebarang rasa dhiqan aw syakka, kesempitan atau ragu-ragu dengan keputusan kamu, mimma qadaita ay bihi wa yusallimu, dan mereka menyerah diri, yang qadu li hukmika, mereka patuh ikut kepada keputusan kamu, taslima min ghairi mu'aradah, sepenuhnya tanpa bangkang sedikit pun. Yuhakkimuka, menjadikan kamu sebagai penentu hukum. Fayaqtadi bainahum fataqdi bainahum fi dhalika bima huwa syar'una. Lalu kamu wahai Muhammad memutuskan hukum dalam kalangan mereka dengan perkara yang merupakan syariat kami. Hadza fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa ba'da wafatihi yakunu al-hukmu bidzalika aidan ala aidi al-ulama'i wal fuqaha lal mahakimul mustawradah. Dan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa yang kita nak rujuk hukum ini? Kepada ulil amri. Wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri di sini? Ulama dan fuqaha. Ulama dan fuqaha yang memahami hukum Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya mahkamah-mahkamah yang diimport sistemnya daripada negara kafir, daripada sistem perundangan rekaan manusia, bukan. Yang memutuskan hukum ialah ulama dan fuqaha. Kalau jadi apa-apa pertikaian, ya, selama mana benda itu tidak perlu kepada, rujuklah kepada mufti-mufti, ulama-ulama untuk mendapatkan fatwa dan kita selesaikan. Kita dengan kawan kita pergi kedai beli barang jadi masalah, ya? Tanya mufti, tanya ulama, tanya ustaz. Apa nak buat ni hukum? Saya beli barang, tiba-tiba jumpa barang macam ni, bolehkah nak tuntut ganti rugi? Apa yang difatwakan, ikutlah, amalkanlah. Jangan pergi rujuk di mahkamah-mahkamah taghut yang mana hukumnya belum tentu bertepatan dengan hukum syarak. Berlaku pertikaian adik-beradik dalam undang-undang
pusaka dan sebagainya, tak apalah kita ada mahkamah syariah. Tapi ada benda-benda yang tak boleh. Tapi kalau dah ada benda-benda yang kita tak boleh nak putuskan sendiri dan tak ada mahkamah syariah macam kes-kes jenayah, nak buat macam mana? Kena istighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi jenayah mesti dihalang. Tak, pencuri masuk rumah kita, apa semua, na'udzubillah min zalik, panggil polis, tangkap, dia akan dibicara di mahkamah yang tidak syar'i. Ya, tapi kok mana pun keadilan mesti ditegakkan. Ya. Undang-undang mesti ada untuk menghalang daripada dia, tapi yalah, benda-benda tu tak ikut hukum syarak. Jadi kita beristighfar dan kita kena berusaha supaya hukum hakam kita ni selari dengan syarak. Selagi kita boleh, kita jangan bermudah-mudah mencari hukum daripada selain daripada sumber yang syar'i. Nah. Jadi inilah, ya, Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang, sudah kita dah sebutkan ayat ini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Berkaitan dengan apa yang berlaku di antara Zubair bin Al-Awwam dengan jiran dia di kebun sebelah yang tak puas hati. Jadi isu ayak kebun pun datang berhukum dengan Nabi SAW. Kalau dah begitu, para penonton hadirin hadirat, bagaimana dengan hukum-hukum yang lain? Bagaimana orang yang menolak sunnah secara total? Bagaimana orang yang enggan beriman dengan sunnah Nabi dalam masalah akidah? Menolak otoriti hadis ahad dalam akidah. Sahabat bergaduh pasal ayat kebun pun Tuhan wajibkan. Dan Tuhan kata tak beriman kalau tak terima hukum Nabi pasal ayat kebun, tuan-tuan. Ayat kebun. Jadi kalau kita tak terima hukum Nabi berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala, tak terima hukum Nabi berkaitan dengan hukum hakam syariat yang lebih spesifik tentang solat, puasa, zakat, haji, jual beli, jenayah, politik, apa yang jadi? Lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, tuan-tuan dan puan. Nas'alullah al-afiyah. Ya? Inilah perkara yang kita mesti perhatikan elok-elok. Tengok Allah Ta'ala kata apa lagi. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Kalau kami tetapkan, wajibkan ke atas mereka dengan satu ketetapan, bunuhlah diri kamu atau keluarlah daripada negeri kamu, tentulah mereka tidak akan buat seperti mana yang telah kami tetapkan kepada Bani Israel. Tentulah mereka tidak akan buat. Kalau hukum yang lebih berat pun tentu mereka tak akan buat juga. Ya, kecuali sedikit daripada kalangan mereka. Ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum. Kalau mereka buat apa yang telah diperingatkan,
Bukannya kami nak suruh bunuh diri mereka macam Bani Israel. Tuhan kata. Bukannya kami nak suruh mereka tinggal negeri mereka macam Bani Israel kena dulu. Syariat Nabi kita Muhammad SAW jauh lebih ringan. Ya, sangat mudah, simple. Kalau mereka buat apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Rasul, itu lebih baik dan lebih mengukuhkan iman mereka. Dan jikalau mereka buat perkara tersebut, kami akan berikan kepada mereka daripada sisi kami ganjaran yang sangat agung, sangat besar, iaitulah syurga. Dan kami akan bimbing mereka ke jalan yang lurus. Jadi tengok. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa taat kepada Rasul adalah syarat keimanan. Ya, taat kepada Rasul adalah punca untuk mendapat rahmat dan bimbingan dan hidayah daripada Allah. Dan derhaka kepada Rasul akan menatijahkan yang sebaliknya. Dan kalau kita telusuri semua ayat-ayat yang Allah Ta'ala nyatakan berkenaan mentaati Rasul ini, kita akan dapati fadilat-fadilatnya, ganjaran kurnianya dan balasan bagi yang ingkar kepada Rasul tidak lari daripada perkara ini. Dalam surah Ali Imran ayat 32 Allah Ta'ala kata, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Katalah oleh wahai Rasul kepada mereka, taatlah kepada Allah dan Rasul. Jikalau kamu berpaling, tidak mau dengar langsung kata Rasul, maka sesungguhnya Allah tidak cinta orang yang kafir. Yani berpaling terus, tidak mengikut ajaran Nabi SAW, tolak terus sunnah Nabi, adalah kafir. Dalam surah Ali Imran 132 Allah Ta'ala kata, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul supaya kamu dirahmati oleh Allah. Maknanya punca kita nak dapat rahmat Allah ialah dengan kita taat kepada perintah Allah dan Rasul. Dan sebaliknya akan berlaku kalau kita tidak taat. Allahu musta'an. Ya. Dalam An-Nisa 59 yang kita dah baca, sekarang ni kita dah tahu Allah Ta'ala kata, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Syarat beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan Allah Ta'ala menafikan iman. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ya. Bukan sahaja menjadikan Rasul sebagai pemutus hukum, bahkan tak boleh menolak apabila Nabi dah putuskan. Kena rasa tenang dan terima sepenuhnya tanpa sebarang rasa tidak selesa dengan keputusan Nabi dan Rasul, Nabi SAW. Barulah sah keimanan kita. Dalam Al-Ma'idah ayat 92 Allah kata, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wahdharu fa in tawallaw fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan awaslah jikalau kamu berpaling, maka sesungguhnya ke atas Rasul kami itu hanyalah penyampaian yang terang nyata. Nabi tugas dia menyampaikan. Kalau dia dah sampai, maka tanggungjawabnya telah pun terlaksana. Kamu tidak ikut suruhannya, dia tidak akan bersalah disebabkan kamu tak mutaat. Yang bersalah ialah kamu yang akan tanggung. Nabi SAW tidak bersalah jikalau orang tidak taat perintah baginda SAW. Baginda tidak akan dihukum oleh Allah kerana tanggungjawab baginda menyampaikan hukum Allah. Yang akan menanggung akibat bencananya ialah kita yang derhaka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam surah Al-Anfal ayat 46, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ayat ini Al-Anfal 46. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan jangan kamu berpecah belah. Jangan kamu menyanggah hukum Allah dan Rasul. Fatafshalu, maka nescaya pastilah kamu akan gagal. Apa saja pekerjaan kita kalau menyanggah hukum Allah dan Rasul, gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kamu. Itu dia pengajaran daripada peristiwa perang Uhud. Itu terang mereka menyanggah hukum Rasul bukan dengan niat nak menyanggah.
Mereka mentakwil. Sila ijtihad. Apa yang berlaku? Allahul Musta'an. Sebab itu pesan guru kami di Madinah dulu. Ya. Dia kata Syekh Al-Aufi. Dia kata pendakwah zaman kini ini terlalu banyak mengikut ijtihad sendiri daripada sunnah Rasul. Dalam kita nak menyampaikan agama Allah, dalam kita nak, kadang-kadang kita terlalu mengikut, kita rasa kita punya buah fikiran tu hebat sangat, sedangkan buah fikiran kita itu tidak selari dengan ajaran Allah dan Rasul. Ya. Itulah punca hakikatnya Islam tidak gemilang seperti umat Islam itu. Islam dia tak pernah runtuh, tak pernah pudar. Umat Islam itu. Ya. Karena tidak ada bantuan dan ta'yid daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena ingat. Ya. Dalam kita nak memperjuangkan agama Allah ini, kita perjuangkan mengikut kehendak Allah. Barulah dia jadi ikhlas. Kalau tidak, macam kata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, berapa banyak orang yang menyeru kepada agama Allah bukan menyeru kerana Allah tapi kerana dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu bahaya. Itu sangat-sangat bahaya. Dalam surah An-Nur ayat 54 kita dah belajar juga tafsirannya. Qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Sama. Taat kepada Rasul, kalau kamu bantah, kamu bangkang, kamu canggah perintah Rasul, Rasul tak salah. Kamu yang akan menanggung apa yang kamu buat. Kesan dan akibat buruknya, Rasul tidak menanggung. Rasul tanggungjawab dia selesai. Dan jikalau kamu taat, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat kepada Rasul, kamu akan diberi bimbingan oleh Allah. Kamu akan dibantu oleh Allah. Kamu akan dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kelebihan. Fadilat. Kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut ajaran Islam. Allah mudahkan. Allah bimbing kita kepada kejayaan. Allah selamatkan kita daripada kemusnahan dunia dan akhirat. Jangan takut sangat kepada makhluk sampai tak berani nak buat hukum Allah Ta'ala kerana takut kepada makhluk. Ya. Kita tengok apa yang berlaku di negara-negara yang dahulunya gah, yang dahulunya hebat. Ya. Bila meninggalkan hukum Allah Ta'ala, mulalah dia punya kejatuhan, kemunduran. Kita tengok Saudi tak. Kita mungkin nampak sekarang Saudi bagus, ekonomi dia makin berkembang, maju apa semua. Tapi disebabkan dia meninggalkan hukum Allah Ta'ala, lama kelamaan negara dia menuju kepada bergantung kepada orang asing. Ya. Selepas ini bila dia dah buka segala orang boleh duduk negara dia, dia akan hilang grab. Ya. Tengoklah nanti. Yang akan berlaku ialah kemusnahan, bukannya kemewahan dan kemakmuran. Itu hanya sangkaan keparat munafiqin sahaja. Nasallallahu al-afiyah. Tapi realitinya yang akan berlaku ialah seperti Allah Ta'ala beritahu. Seperti yang kita saksikan dalam negara kita. Ya? Itu dia. Kita dulu berjuang menentang penjajah kerana kita nak Islam. Kita nak defend negara ini daripada dicemarkan agamanya. Allah Ta'ala bantu. Perjuangan yang lama tapi Alhamdulillah. Ya? Kalau kita tidak kekal di atas matlamat asal kita itu dan cuba nak menyimpang daripadanya, nantikanlah kemusnahan. Na'udzubillah min dzalik. Mesej daripada pejuang-pejuang kemerdekaan daripada zaman awal semenjak Melaka jatuh ke tangan Portugis
sampailah kemerdekaan daripada orang putih. Jelas mesejnya adalah nak mempertahankan Islam. Nak menegakkan Islam di bumi Malaysia ini. Ini matlamat kita merdeka. Jangan lari daripada matlamat ini. Karena kata kita lari daripada matlamat ini, kita takut bantuan yang kita dapat daripada Allah Ta'ala. Yang kita duk kata rahmat bahagia Tuhan kurniakan itu akan hilang. Itu hati-hati. Allahul Musta'an. Dalam surah An-Nur juga ayat 56. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Sama juga. Punca rahmat. Al-Ahzab 66. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Tengok. Ketika mana orang ahli neraka disambamkan muka mereka ke dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Apa yang mereka sesal, yang mereka kata apa? Lau ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Kalaulah dulu kami di dunia kami taat Allah, taat Rasul, tak ada lah kami kena sembam muka ke atas api neraka, kena panggang. Na'udzubillah. Jadi punca muka disembam dalam api neraka tu pasal apa? Pasal menyanggah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Muhammad ayat 33, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Nampak? Tak taat Allah dan Rasul, batal habis semua amalan. Kata, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jangan kamu batalkan amalan kamu. Yani, punca tidak taat kepada Allah menyebabkan amalan kita tidak terima oleh Allah Ta'ala. Sama ada mungkin terbatal terus, tidak valid. Kalau kita tinggal rukun atau syarat. Atau kalau kita abaikan sunat-sunatnya, menyebabkan Allah Ta'ala tidak terima, Allah tolak. Ya. Itu bahaya. Kita jangan ambil mudah. Ya, memanglah rukun wuduk 6 saja. So dia pun buka ayak tu, muka basuh. Tangan sampai siku. Kepala puat. Kan? Itu basuh kaki. Sampai tumit. Kedua-dua buku lali. Sampai buku lali. Kan? Okeylah, kita kata wuduk dia sah. Valid lah. Tapi adakah dia yakin wuduknya diterima? Kan? Orang yang buat sunnah pun belum tentu. Yang tinggal sunnah. Allahul Musta'an. Kan? Orang yang solat khusyuk pun dia tak boleh jamin semayang dia Tuhan terima. Yang tak khusyuk lagi lah. Itu. Jangan kita buat main dengan sunnah. Ya. Memanglah sunnah Nabi itu ada yang wajib, ada yang fardu, ada yang sunat, ada yang mandub. Ya. Tetapi mandub ini yang nak menjaga yang sunat. Ya. Nak menjaga yang fardu. Yang mandub ini yang nak jaga yang fardu, yang wajib. Boleh jadi kalau kita tak jaga yang mandub, yang wajib dan fardu ini akan tersasar. Ya. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 13, أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Poin perintah wajib. Allah kata Allah lebih tahu apa yang kamu buat. Jadi hati-hati. Pastikan amalan kita mengikut hukum Allah dan Rasul. Dan dalam surah At-Taghabun ayat ke-12, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaytum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Sama juga. Yang akan menanggung kesan buruk tidak taat kepada Allah dan Rasul adalah kita. Rasul selesai, tugas dia dah terlaksana. Allahu akbar kabira.
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inilah dia. Kita menghayati suruhan Allah dan Rasul. Kewajipan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang yang menolak Sunnah, iman dia kepada Quran batal. Sebab Al-Quran berdampingan dengan Sunnah. Allah Ta'ala kata, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Banyak ayat Tuhan beritahu. Tugas Rasul datang baca kepada kita Al-Kitab wal Hikmah. Al-Quran dan Sunnah. Hikmah adalah Sunnah. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. Tuhan kata kepada isteri-isteri Nabi Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna, dan ingatlah apa yang dibaca dalam rumah-rumah kamu sebelum ini daripada ayat Al-Quran dan hikmah. Dalam rumah isteri Nabi dua benda ya. Ayat Quran yang turun kepada Nabi ataupun yang Nabi cakap dengan mereka, sunnah. Jadi hikmah itu ialah sunnah. Seperti mana yang Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu telah meriwayatkan ijma' ahli tafsir salaf bahawa makna al-hikmah ialah as-sunnah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tolak sunnah, batal iman dengan Quran. Karena sunnah juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu yuha. Semua Nabi cakap wahyu. Sunnah Nabi SAW wahyu. Apa beza tolak Quran dengan tolak sunnah? Tolak wahyu Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Kita bukan saja disuruh beriman dengan kitab Allah, kita disuruh beriman dengan Rasulullah. Apa makna beriman dengan Rasul-Rasul? Kalau dia tolak sunnah, tak mana beriman dengan Rasul? Tak ada. Sebab itu beriman dengan Rasul itu diasingkan daripada beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab satu hal, beriman dengan Rasul satu hal. Kan? Jadi ini kita kena faham betul-betul. Na'udzubillah min zalik. Orang yang tolak sunnah ni bukan Quraniyun. Mereka adalah kafirun. Hakikatnya orang yang tidak beriman dengan sunnah Nabi ni bukan geng Quranis. Tapi mereka adalah geng kafir. Orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Tolak sunnah, total lah hilang agama dia. Hilang syahadah Muhammadur Rasulullah. Apa makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau kamu tidak beriman dengan apa yang Nabi SAW perintahkan? Kamu tidak jauhi larangan baginda. Nabi kata ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Al-Quran dan yang setaraf dengannya. Jadi sunnah. Otoriti yang setaraf. Ya. Otoriti sunnah tidak ada beza dengan otoriti Quran. Setaraf. Subhanallah. Jadi ini kita kena fahami betul-betul. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Al-Quran, sunnah, ijma'. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Qiyas. Ini 3, ini 4 perkara sumber hukum dalam Islam. Quran, sunnah, ijma', qiyas disebut dalam ayat 59 surah An-Nisa. Ya. Begitu sekali. Ya. Inilah pegangan ahli sunnah wal jamaah yang Syekhul Islam bin Taimiyah kata, "Faman qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaah." Siapa yang pegang dengan Quran, sunnah, ijma', dialah ahli sunnah wal jamaah. Menyelisihi Al-Quran, sunnah, ijma' atau qiyas yang nyata boleh mengeluarkan seseorang daripada ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini dapatlah kita manfaatkan dan amalkan. Secara ringkas kita dapat memahami maksud ayat Allah Ta'ala ini yang lebih baik dan kita boleh mentadabburnya lepas ini bila kita baca. Dan kita dah faham tafsirannya, senanglah kita nak tadabbur. Apa makna tadabbur? Kita nak praktik dalam hidup kita. Apa makna tadabbur? Lepas kita dah tahu tafsir,
kita kena ukur pada diri kita. So macam mana aku? So aku dah faham dah makna ayat ni. So apa relation ayat ni dengan diri aku, dengan family aku, dengan masyarakat aku? Itulah tadabbur. Tadabbur adalah benda praktikal yang tuan-tuan yang kena buat. Ya. Setelah kita mengetahui makna yang sahih bagi ayat. Itu. Masing-masing kena fikir dan kena muhasabah. Adakah sudah aku laksanakan apa tuntutan hukum hakam yang terkandung dalam ayat ini? Itulah dia tadabbur. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah Taala merahmati dan berkati kita. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ulama dan fuqaha. Ulama lebih luas. Fuqaha ialah satu bidang daripada kalangan ulama. Fuqaha ialah ahli fiqh. Ya. Ulama ada banyak. Ada ulama hadis, ulama bahasa Arab, ulama usul al-fiqh, ulama akidah. Dan di antara jenis ulama ialah ulama fiqh. Dan ulama fiqh ialah fuqaha. Mesti rujuk kepada mereka. Dan mereka kena saling dan mereka semua ni saling melengkapi. Saling melengkapi. Nah, ada ulama yang dia semua macam imam-imam mujtahid mazhab yang 4. Mereka adalah ahli dalam semua. Mereka mujtahid dalam semua bidang. Naam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.